Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. bikhair. Alhamdulillah. Khair Ustaz. Okay, أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فنبدأ دراستنا اليوم بقراءة الدعاء. إن شاء الله kita mulakan pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi ini dengan bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa maulid an-nabawi asy-syarif kullu 'am wa antum bi khair. Alhamdulillah kita istaqbalna wa ihtafalna al-maulid an-nabawi, kita menyambut mengenang Maulidur Rasul, iaitu maulid ini tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal pada 12 Rabiul Awal, yang mana kat Malaysia ni kita cuti umum lah pada hari Selasa yang lalu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan, peluang dan ruang untuk kita sama-sama meneruskan beramal dengan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mempelajari bahasa Arab ini juga, sebenarnya antara hasrat utama, hadaf ataupun gharad, tujuan kita juga adalah untuk kita memahami apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah dan hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah al-yaum hari ini kita akan sambung pembelajaran kita daripada kitab Al-Arabiyah Nasyi'in. Hari ini kita stop, kita masuk perbahasan tentang qawaid al-Arabiyah, al-qawaidu al-Arabiyah tu. Dan sebagaimana Ustaz dah share di dalam grup tu ada PDF, dan Ustaz akan share jugalah di dalam slide untuk Zoom ini insya-Allah. Okey, sebentar ya. Okey, keluar slide Ustaz. Keluar Ustaz. Keluar. Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita Ustaz tak tukar tu. Kita tak menggunakan kitab Al-Arabiyah lin-Nasyi'in. Hari ini kita menggunakan kitab, ataupun Ustaz ada rangkumkan daripada beberapa kitab, antaranya Matan Al-Ajrumiyah, kemudiannya syarah Allahumma salli ala Muhammad, syarah At-Tuhfah As-Saniyah, iaitu syarah kepada Matan Al-Ajrumiyah dan Al-Jadawil Al-Mardiyah, jadual yang diringkaskan daripada kitab Matan Al-Ajrumiyah itu juga. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan, mungkin ulang kaji lah, mungkin para muhibbin, pencinta kepada bahasa Arab ini, kita dah pernah belajar tentang qawaid Arabiyah, bab nahwu dan saraf ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan buat review beberapa perkara insya-Allah. Okey, apa yang maza sanadrus wa nata'allam al-yawm. Kita akan masuk, kita akan review hari ini Haikal al-Qawaid al-Arabiyah, iaitu haikal ni adalah carta kaedah-kaedah dalam bahasa Arab yang diambil daripada
kitab Matan Al-Ajrumiyah itu diringkaskan menjadi satu kerangka hampir penuh lah kepada kaedah bahasa Arab, insya-Allah. Kemudiannya ada beberapa kalimah-kalimah baru juga latihan untuk kita semak bersama, insya-Allah. Okey, ini dia harap jelas untuk kita sebut peta minda ataupun kerangka, ataupun dalam bahasa Arab ni dia sebut haikal. Haikal. Kalau pergi ke pasar-pasar di negara Arab, dia ada hayakil. Hayakil ni jamak kepada haikal. Rangka. Haikal ni rangka. Kalau kita beli ayam tu rangka ayam. Haikal, hayakil jamak dia. Tapi dia sebut hari ni haikal Matan Al-Ajrumiyah ini, daripada mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar Matan Al-Ajrumiyah mana-mana kelas bahasa Arab, yang merupakan salah satu kitab turas bila mana kita indama nurid an nata'allam al-lughah al-arabiyyah min haitsu qawaiduha, daripada qawaid dia di sana ada Matan Al-Ajrumiyah yang asas. Dan inilah kadang-kadang belajar matan kita tak dapat keluarkan ni, kita tak dapat rungkaikan kefahaman sebenarnya. Jadi daripada apa yang panjang-panjang dipelajari itu, ini ringkasan dia, cuma Ustaz brief ataupun terangkan syarah kepada semua secara ringkas, dan kita tidaklah fokus kepada kesemua ini, melainkan salah satu saja yang hari ini kita akan masuk. Ni ulang kaji kita secara umum, iaitu apa dia qawaid. Qawaid dalam bahasa Arab ini, yang pertama sekali berdasarkan Matan Al-Ajrumiyah tu, perbahasan adalah berkaitan dengan al-kalam, pembahagian kalam. Kalam ini kalimah lah, kalimah. Apa yang kita sebutkan itu adanya isim, adanya fa'il dan adanya haraf. Tiga benda ini. Jadi apa dia isim? Al-ismu itu adalah kata nama. Ini ringkas saja. Kata nama. Kemudiannya al-fa'lu, apa dia? Al-fa'lu adalah kata kerja. Perbuatan. Ahsan tu. Al-haraf adalah haraf yang tidak dikategorikan sebagai isim ataupun fa'il. Bukan kata kerja, bukan kata nama. Jadi itulah yang disebutkan haraf. Kemudian dalam perbahasan seterusnya disambung pula al-i'rab. Mungkin sebelum ni pun kita pernah bincang i'rab. I'rab itu bahagian dia ada 4. Ada rafa. Rafa ni apa? Baris depan. Yang mana tanda asal dia baris depan. Kemudiannya nasab. Tanda asal nasab ini baris atas. Kemudiannya jar, iaitu tanda asalnya baris bawah, dan jazam tanda asalnya adalah sukun. Okey. Kemudian perbahasan yang ketiga akan masuk tentang, lama dengar lagi sebab tak kedap udara sangat bilik. Okey, tak apa. Harap tak mengganggu sangatlah. Okey, yang ketiga adalah al-af'al. Al-af'al pun mungkin kita pernah belajar. Al-af'al adalah fi'lun, verb, ataupun perbuatan-perbuatan dalam bahasa Arab itu kategorinya ada 3, iaitu fi'il madhi. Al-fi'lul madhi adalah yang telah lalu, iaitu past tense. Kemudiannya adanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini fi'il yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dan yang ketiga adalah fi'il amar. Okey. Kemudian yang keempat marfu'atul asma', iaitu isim-isim yang marfu'. Kat sini yang nombor 4 ni kita dah masuk kat sini. Yang al-i'rab ni, bahagian i'rab, iaitu yang pertama sekali rafa'. Isim apa yang rafa'? Jadi kat sini ada berapa? 2, 4, 6. Sepatutnya ada 7 ni. Nanti kita akan bahaskan hari ini satu daripada isim yang marfu', iaitu fa'il sahaja hari ini. Cuma Ustaz terangkan pada awal ni, ini pembahagian dia, isim-isim yang mana dia boleh duduk tempat rafa', yang mana asalnya isim tu boleh baris depan, iaitu ada 7 tempat. Salah satunya fa'il, naib fa'il, mubtada' khabar, isim kana wa akhwatuha, khabar inna wa akhwatuha, tabi' dan marfu'.
Kemudiannya nasab pula, apa mansubatul asma, iaitu isim-isim yang boleh berbaris atas. Kedudukan dalam ayat tu, kalau dia duduk tempat tu dia kena baris atas. Apa dia nasab? Biasanya yang biasa kita ingat adalah maf'ulun bih kan. Daraba Muhammadun al-kalba, qara'a Muhammad al-Qur'ana, baris atas kan. So maf'ulun bih, masdar, zarf zaman, hal dan seterusnya. Ini tempat-tempat yang mana isim akan jadi nasab, iaitu i'rab dia mansub baris atas. Dan yang ketiga iaitu makhfudatul asma, iaitu khafat. Khafat ini adalah jar lah. Khafat adalah ulama-ulama Kufah menggunakan istilah khafat. Sedangkan ulama Basrah mereka menggunakan jar, dan dari sudut kita yang belajar bahasa Arab ni, jar dengan khafat ni sama maksud. Boleh khafat dengan jazam, khafat dengan jar ni sama ada dia dengan sukun, dengan haraf, idhafah ataupun tab'iyah. Okey, ini secara gambaran, secara menyeluruh apa yang dipelajari dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah itu, ataupun yang boleh Ustaz sebut, ni gambaran luas kepada ilmu Nahu. Ilmu Nahu. Cuma kita nak belajar hari ni satu je. Jangan banyak je. Ustaz hari ni nak bawa kita untuk mempelajari satu je, iaitu yang 4 tadi tu, marfu'atul asma. Isim-isim yang rafa' tu ada, kalau kat sini ada 6 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi hari ni kita nak masuk satu je, fa'il. Fa'il. Siapa pernah dengar fa'il? Apa nak terjemahkan fa'il itu? Pelaku, Ustaz. Pelaku, pembuat. Lagi? Dari sudut pembinaan ayat ni, fa'il ni dia jadi apa? Ataupun dia dalam jumlah ismiyah ke jumlah fa'iliyah? Kedudukan dia macam mana? Siapa boleh tolong share sebelum kita bincang bersama? Kita nak bincang satu je, fa'il. Fa'il dalam Terlepas perbuatan. jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Okey, naam, ahsantum. Jumlah fa'iliyah wajib bila sebut fa'il, pembuat. Bila pembuat mesti ada perbuatan. Jadi bila perbuatan ini adalah dia terkait dengan jumlah fa'iliyah. Jumlah yang dimulakan dengan fa'il mesti ada fa'il. Jadi kita nak bincang hari ini satu je, iaitu fa'il. Fa'il ni pembuat. Macam mana berlakunya fa'il ini? Sebelum ni mungkin kita pernah bincang bab jumlah fa'iliyah kan, lepas fa'il. Tapi hari ni kita fokus fa'il tu. Gitu. Okey, gitu ya. Okey, kemudian yang ini yang tadilah isim yang rafa' tu haza Muhammadun. Haza mubtada, Muhammadun jadi khabar marfu'. So baris depan tu yang Ustaz katakan, dia rafa' ini adalah yang mana dia boleh berbaris hadapan pada asal dia kalau tak ada perubahan. Kalau nasab, isim yang mansub dia baris atas, ra'aitu Muhammadan. Okey, kalau ra'aitu Muhammadan ini mana yang nasab dia? Muhammadan. Ra'aitu jadi fa'il, tu fa'il. Hari ni kita nak bincang bab tu ni. Marartu bi Muhammadin. Ba tu huruf jar, Muhammad jadi majrur ataupun khafat. Untuk isim dia akan terbahagi kepada 3. Untuk fa'il dia bahagi kepada 3 juga, rafa', nasab dan jazam, tidak ada jar. Sebab fa'il hanya ada jazam. Dia tak ada khafat. Okey, tak apa. Okey, seterusnya hari ni sebagaimana yang Ustaz sebut, kita nak fokus satu bahagian saja, iaitu isim marfu'atul asma. Ada 7. Marfu'atu sab'atun wahiyya. Okey. Okey, siapa boleh tolong Ustaz untuk bacakan dia punya matan daripada buku kitab ini, pada Puan Siti ada?
ataupun Ya, insyaAllah. cuba baca al-marfu'atu sab'atun. Sambung. Al-marfu'atu asma. Naam. Qala ibni. Qala banu Qala ibnu jurhum. ajurhum. Okey. Babul fa'il. Naam. Ni tak nampak. Tak, yang Ustaz share ni. Ayat ni al-fa'il ni. Maruf. Al-fa'ilu ni. Ya. Al-marfu'atu Sab'atun. sab'atun wahya al-fa'ilu Naam. wal maf'ulu alladhi lam Yusamma. dia hazaf dia sebab masuk lam ni. Naam, betul. Naam. Lam yusamma fa'ilahu. Fa'iluhu. Fa'iluhu Pada depan. fa'iluhu wal mubtada'u wal khabaruhu Wa khabaruhu. wa ismu Wasmu kana. wa ismu kana wa akhawatuha wa khabaru Inna. wa akhawatuha wa tabi'i lil marfu'i Okay. lil marfu'i wa huwa arba'atun asya'a Naam. an-na'at An-na'tu. wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Okay, naam. Syukran jazilan. Barakallahu fiki Puan Siti. Okay, terima kasih sudi membaca. Okay. Naam, qiraat. Dalam keadaan muannas ini selalunya berakhir dengan ta marbutah. Okey, kalau makdudnya dalam keadaan muzakkar dia tak ada tar ke ujung. Kemudian syarat yang kedua, ukhti kena pasti kalau 11 12 ini bacaan nombor dia akan sama dengan makdud. Kalau muannas semua, kalau muzakkar semua. Contohnya ahada asyara aman, ihda asyrata sanatan. Tetapi kalau nombor 13 hingga 19. Kenapa ada suara ya Ustaz? Siapa yang ada? Background ada. Siapa yang bersuara tu? Okey dah. Tak tahu siapa yang bersuara tadi. Okey. Tak tahu tadi ada kelas lain. Okey. Jelas. Bukan. Tak tahu siapa tak mute ni. Okey, terima kasih Puan Siti. Al-marfu'atu sab'atun. Kat sini kita belajar walaupun dari sudut pembelajaran kita belajar pasal nahwu, kita belajar juga daripada pembentukan ayat kat sini. Al-marfu'atu sab'atun. Nampak Ra'aitum al-syashah. Al-marfu'atu sab'atun. Okey, ayat kat sini maksudnya apa? Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Kat sini mubtada' dan khabar. Al-marfu'atu sab'atun, iaitu rafa', isim yang rafa' itu ada 7. Ini mubtada', ni khabar, sab'atun jadi khabar. Dan apa dia? Okey, iaitu kita ulang kaji ni. Mungkin sebahagian besar tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar ni. Yang pertama sekali apa dia? Fa'il. Fa'il. Hari ni, lepas ni kita nak bincang sikit detail berkaitan dengan fa'il ini. Kemudiannya, selain daripada isim rafa' fa'il itu adalah al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu.
Iaitu yang kedua adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'il dia. Okey, ini istilah yang diguna pakai oleh Ibnu Ajurum dalam matan Al-Ajrumiyah lah. Cuma siapa tahu bahagian yang kedua ni kalau dalam bab kaedah bahasa Arab ni kita panggil apa? Naibul fa'il. Ya, naib al-fa'il. Naib ni pengganti kepada fa'il. Kalau yang pertama ini, bab yang pertama fa'il. Memang pembuat dia ada. Yang kedua ini bab naibul fa'il, iaitu pembuat dia tak ada lalu diganti oleh maf'ulun bih. Yang mana dia duduk tempat naib fa'il. Naib tu maksudnya apa? Ganti. Itu yang pernah kita belajar. Duriba Muhammadun. Asalnya Duriba Muhammadun al-kalba. Tapi bila buang Muhammad, Duriba al-kalbu. Telah dipukul. Daripada telah memukul dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Melayu yang kita sebut Duriba, dia maksudnya telah dipukul anjing. Duriba al-kalbu. Jadi al-kalbu tu dia bukan fa'il. Tapi dia duduk tempat fa'il, dia ganti kepada fa'il, iaitu naibul fa'il. Itu yang kedua. Kemudian kita juga dalam bab rafa isim yang marfu' ni ada bab yang ketiga iaitu mubtada wa khabaruhu. Mubtada dan khabar. Mubtada ni kita bincang jumlah ismiyah. Ingat lagi mubtada Muhammadun najihun. Muhammad berjaya. Muhammadun marfu'. Dia isim rafa'. Khabar dia Muhammadun najihun. Khabar dia pun marfu'. Okay, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, isim kana wa akhawatuha. Kanallahu azizan. Contohnya kan. Akhawat dia. Ni yang keempat. Khabar inna wa akhawatuha. Yang kelima. Khabar inna wa akhawatuha. Yang keenam, tabi' lil marfu'. Kenapa ada 6 je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inna wa akhawatuha. Okay, jadi 7 sebab fa'il 1, naib fa'il 2, mubtada 3, khabar kepada mubtada ni 4. So isim kana wa akhwatuha 5, khabar inna wa akhwatuha 6 dan 7 ni tabi'. Tabi' ini benda yang mengikuti kepada marfu', iaitu ada 4, sama ada na'at. Na'at ni biasa kita sebut sifat. Sifat, ataf, selepas huruf ataf, ma'tuf, wawul ataf, ma'tuf ataupun taukid ataupun badal. Okey. Ni 7 perkara, 7 benda yang mungkin sebelum ni kita pernah belajar dalam bab nahwu ataupun qawaid al-arabiyah. Ada 7 tempat yang mana isim boleh menjadi rafa'. Rafa' ini kita nak terjemahkan apa? Isim yang boleh berbaris hadapan. Apabila tak masuk apa-apa, asal dia boleh berbaris hadapan apabila dia berada di dalam sesuatu ayat. Okey, ni ringkasan. Kemudian kita nak masuk kepada apa yang disyarahkan fa'il ini. Okey, siapa nak cuba membaca, kita bahaskan tentang fa'il, pembuat. Tadi dah bincang tadi, ada yang terangkan adalah fa'il tu apa? Fa'il itu adalah pembuat kepada sesuatu perbuatan. Okey, tengok perbahasan dalam kitab Nahwu dia. Okey, siapa nak cuba baca? Siapa ada? Puan Rosmawati ada? Baca fa'il je. Ke lain, siapa ada? Kak Jamaliah ada? Assalamualaikum. Okey, ahlan wa sahlan. Fa'il. Al-fa'ilu Okey. huwa al-ismu. Kita baca huwa al-ismu. Huwa al-ismu, Ustaz. Al-ismu. Hello. Huwa al-ismu. Al-ismu. Oh, okey. Huwa al-ismu. Allah maaf. Jajak Ustaz. Banyak sangat mesej masuk sekejap Ustaz. Okey. Aduh. Huwa al-ismu al-marfu'u. Gitu ke Ustaz? Okey, betul. Terus?
al-muzakkuru. Al-mazkuru. Al-mazkuru. Qablihi. Qablahu. Qablahu. Fi'luhu. Fi'luhu. Wa huwa Ali. Ala. Ala. Wa huwa ala. Qismaini. Qismaini. Zahiran. Wa mudmarun. Wa mudmaru. Okey, na'am. Ahsanti. Okey, cubaan yang baik. Tak pernah baca kita tak ada baris. Tak ada baris kan? Okey, tak apa. Nanti lepas ni Ustaz kena bariskan semua rasanya. InsyaAllah. Okey, tak apa. Cuba tengok apa yang diterjemahkan ataupun apa yang kita dah bincangkan sebentar tadi tentang fa'il. Yang detailnya ulama dah letak dah takrif dia. Fa'il ni apa? Pembuat itu, orang yang membuat perbuatan tu apa? Dia huwa al-ismu. Okey, isim ni dia kalau pernah belajar sorof, dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ni tak disebutkan di pertengahan. Kalau kita sebut al-ismu, tu kurang tepat cara bacaan kita. Dia alif dia tak berbunyi kalau tengah-tengah. Macam kita baca bismillah kan. Asalnya bismillah tu ba alif sin mim, tapi istimewa untuk basmalah je dia tak tulis alif. Jadi kita baca bismillah, seumpama alif pada isim tu kita tak baca bi-ismi kan, bismi terus. Seumpama itulah yang sebenarnya kalau kita sebut ismun itu huwal ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Apa maksud dia? Dia adalah fa'il ni apa? Dia pertama sekali dia adalah isim yang marfu', yang berbaris depan, yang mana al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang mana disebutkan, dinyatakan sebelum dia fa'il dia, verb dia, perbuatan dia kena disebutkan sebelum dia. Maksudnya fa'il ni pembuat kena datang selepas fa'il. Tu yang kalau kita sebutkan contoh sebelum ni, daraba Muhammadun. Apa fa'il dia? Muhammadun. Disebutkan tak fa'il dia? Daraba fa'il dia. Gitu. Tu yang maksud al-mazkuru qablahu fi'luhu. Disebutkan sebelumnya fa'il dia. Gitu. Wa huwa ala qismaini. Qismaini siapa tahu asal kepada qismun? Qismaini? Okey. Qismun lah. Tak ada bagi jawapan dah, Kismun. Okay. Yang kedua. Okey. Tersebutlah. Okey, qismun adalah bahagian. Dia ada dua bahagian. Apa dia yang dua bahagian ini? Fa'il ni. Fa'il ini boleh jadi dia zahir. Zahir ni apa? Zahir ini Jelas ya. Yang Nampak. nyata, isim yang jelas. alamak, ya akan habis 10 minit lagi. Jadi lagi. Okey, kalau 10 minit lagi kita berakhir ni, nanti Ustaz bagi link Google Meet Okey, tak apa tak. Nanti Ustaz bagi link Google Meet dekat grup WhatsApp, nanti boleh login balik sebab dia bagi notification akan berakhir 10 minit lagi. Okey, tak apa. Okey, dia akan sama ada dia zahir ataupun mudmar ataupun dia boleh jadi dhamir. Dhamir yang bersambung. Okey, jadi cuma Ustaz tambah dan boleh jadi juga fa'il ini yang ketiganya adalah mustatir, yang tidak kelihatan, yang terselindung. Okey. Yang ini, okey, Ustaz baca kan. Fazahiru, zahir ni maksudnya apa? Contohnya nahu qaulika qama Zaidun. Apa maksud qama Zaidun kat sini? Telah berdiri Zaid. Okey, telah berdiri Zaid. Kalau Ustaz tanya qama ni fa'il muta'addi ke lazim? Qama Zaid. Lazim. Lazim lah sebab dia tak perlu kepada maf'ul bih. Okey, bagus Qama fa'il madhi, Zaidun jadi fa'il, tak perlu kepada maf'ul bih. Okey, contoh yang kedua, wa yaqumu Zaidun. Sedang berdiri Zaidun.
Okey, ni sama, ni fi'il madhi dia. Yaqumu Zaidun, ini fi'il mudhari'. Boleh jadi fi'il madhi, fi'il wal fa'il. Boleh jadi fi'il mudhari'. Sama juga bila fi'il mudhari' selepas dia jadi fa'il. Okey, yang ketiga, contoh yang ketiga ni. Dia datang dalam pelbagai contoh. Wa qama az-Zaidani. Siapa boleh terjemahkan maksud qama az-Zaidani? 2 orang Zaid telah berdiri. Okey, telah berdiri 2 orang Zaid. Okey, kalau Ustaz tanya kenapa 2 orang Zaid itu tiba-tiba dia masuk alif lam? Sedangkan Zaid kan nama orang. Bila nama orang, kalau kita belajar nahwu, qawaid, nama orang ni dia makrifah ke nakirah? Dia Nakirah. Makrifah. Makrifah tu ingat kata nama khas kan? Ya. Sedangkan nakirah kata nama am. Tapi bila Zaid kan nama orang. Dia kata nama khas ke kata nama am? Khas. Khas lah nama orang. Tapi ketika musanna ni 2 orang, ada 2 orang Zaid kan? Kenapa dia masuk alif lam? Sedangkan Zaid itu makrifah. Okey, dalam keadaan ini dia special case untuk musanna bila 2 orang Zaid, kita bila keadaan dia musanna Zaidani, kalau tak masukkan alif lam, dia Zaidani itu dia jadi nakirah. Nakirah dengan sebab apa? Dia sebut ada 2 orang Zaid, mungkin ada ramai lagi Zaid. Ada ramai lagi Zaid. Jadi kalau kita tak letak alif lam ini, kita nyatakan 2 orang Zaid yang umum. Ramainya tak tahu Zaid, 2 orang Zaid yang mana. Tapi bila masuk alif lam, Az-Zaidani ni maksudnya kita dah tentukan. Oh ni 2 orang Zaid ni, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Ali contohnya kan. 2 orang Zaid ini. Bila qama Az-Zaidani ni. Boleh tak faham? Dia fokus untuk musanna. Jadikan dia makrifah kan? Jadikan dia makrifah, lepas tu tambah alif lam. Ya, kaedahnya bila musanna, yang mana nama orang ni, bila musanna dia jadi nakirah. Kena faham kaedah. Samalah Muhammadun. Muhammadun makrifah dah. Muhammadani, kalau kita tak masukkan alif lam, dia jadi umum. Dia jadi Muhammadani, 2 orang Muhammad yang mana? Dia jadi nakirah. Sama juga dengan jamak Muhammaduna ataupun Zaiduna, kalau tak masukkan alif lam dia jadi nakirah balik. Okey. Okey, sama yaqumu az-Zaidani, qama az-Zaiduna, sama ni fi'il madhi untuk jamak ni az-Zaiduna, yaqumu Zaiduna. Okey, kemudian qama ar-rijal. Okey, siapa tahu ar-rijal maksudnya apa? Lelaki, jamak lelaki. Okey, jamak lelaki ya. Okey, kat sini dia bawa contoh fa'il dalam keadaan jamak taksir untuk lelaki. Qama ar-rijal, yaqumu ar-rijal. Okey, kemudian dia masuk pula kalau perempuan. Qamat Hindun. Nama orang perempuan lah, Hindun ni nama perempuan Kemudiannya taqumu Hindun, qamat al-Hindani. Sama tengok Hindun kalau seorang dia makrifah. Tapi bila 2 orang al-Hindani, kita nak makrifahkan dia jadi masukkan alif lam. Samalah Fatimah, kalau 2 orang Fatimatani, kalau nak makrifahkan dia masuk alif lam, al-Fatimatani. Jangan kata salah ni kan. Makrifah ni tak boleh masuk alif lam. Tak. Untuk musanna dengan jamak, kalau nama orang dia boleh masuk alif lam, boleh tak masuk. Dengan maksud kalau musanna dengan jamak ni tak masuk alif lam, dia jadi nakirah. Sebab ramai orang nama Hindun, Hindani, jadi bila masuk alif lam 2 orang. Kita sebut 2 orang Hindun ni. Macam tu. Wa taqumu al-Hindani wa qamat al-Hindat. Sama kalau jamak muannas salim pun masuk alif lam untuk memakrifahkan. Jadikan dia kata nama khas. Yang kita nak masukkan 3 orang perempuan yang nama Hindun ni. Qamat al-Hindat. Wa taqumu al-Hindat wa qamat al-Hunud. Wa taqumu al-Hunud wa qama akhuka.
Qama akhuka. Kat sini maksudnya apa ni? Qama akhuka. Telah berdiri saudara engkau, saudara kamu. Iya, bagus. Okey, kalau dalam ini pengarang dia membawa contoh kepada apa ni? Fa'il yang marfu' ni. Qama akhuka. Dia marfu' dengan waw. Kat sini dia jadi asma al-khamsah ataupun asma as-sittah. Asma al-khamsah. Okey, kita kalau ingat, siapa ingat asma al-khamsah tu? Akhuka, abuka. Ya, nam, ahsanti. Okey, abun, akhun, hamun, zu, wa famun, wa fuhun. Malin. Wa zu malin ya. Qama abuka marfu' bil waw. Kat sini fa'il dia adalah isim yang marfu' dengan waw. Abuka, akhuka, hamuka, zu malin. Kan kat situ. Okey, seterusnya sama yaqumu akhuka, qama gulami. Telah berdiri siapa ni? Ulami. Pembantu ataupun budak suruhan pekerja aku ataupun budak pembantu aku lah, macam tu. Qama gulami, yaqumu gulami wa ma ashbaha zalik. Okey, semua kalau kita tengok contoh-contoh ni, dia perbahasan kalau satu persatu ni syarah dia akan jadi panjang sebab satu-satu ni dia akan terangkan keadaan fa'il dia. Kalau kita tengok kan, qama zaidun ni mufrad. Yaqumu zaidun kat sini fa'il qama fa'il madhi, sini fa'il mudhari', mufrad lagi kan. Qama zaidan ni musanna. Musanna kan, ingat musanna untuk dua orang lelaki. Zaidan, yaqumu zaidan ni, qama az-zaiduna ni jamak. Fa'il tu jadi jamak dengan waw. Qama az-zaiduna, kemudiannya qama ar-rijal, iaitu fa'il dia jadi apa kat sini? Kat sini qama ar-rijal, fa'il dia jadi jamak taksir. Okey, jamak taksir. Kat sini muannas musanna. Kat sini muannas jamak muannas salim. Ni jamak untuk perempuan, untuk jamak taksir. Kemudiannya akhuka af'al asma' khamsah dan juga idhafah. Okey, ni tempat-tempat yang berbeza. Cuma kalau kita jumpa macam ni, keadaan fa'il yang datang selepas dia wajib adalah fa'il. Fa'il. Jadi keadaan yang pertama ni, kalau kita bincang tadi tu, semua nampak kan? Nampak dan dia berasingan, zahir, dan dia adalah kata nama. Okey. Kemudian yang kedua, siapa nak cuba baca? Zoom tadi tu dengan Google Meet jadi satu kelas. Okey, ahlan wa sahlan kepada semua. Kita sambung kembali sikit lagi perbahasan kita. Wal mudmaru ni sama dalam bahasa Arab ni dia sebut dhamirun dengan mudmar sama, dhamir. Dhamir ni apa? Adalah kata ganti diri. Ganti nama. Kata ganti nama ataupun kata ganti diri lah. Saya, kamu, mereka. Okey, cuba baca Puan. Yang Wal mudmaru ni. Wal mudmaru isna asyara. Qaulik. Nahwu kaulika. Okey. Darabtu wa darabna. Okey, bagus. Wadarabatu. Wa darabta. Wadarabati. Darabti. Okey. Wadarabatuma. Betuma. Okey. Wadarabatum. Okey. Wadarabtunna. Okey. Wadarabtunna. Okey. Wadaraba. Daraba wa darabat. Wadaraba. Wadarabu. Wadarabna. Okey, nama ahsanti. Okey. Okey. Sebab tu dongeng senang tu kita dah tahu. Ni tak ada baris tak apa, nanti next Asy-Syahrul Qadim nanti Ustaz akan bariskan semua insya-Allah. Okey.
Okey, domir Untuk domir mudmar ini ada 12. Kalau semua pernah belajar tasrif, kita ada tasrif yang 14 kan. Tapi kenapa jadi 12? Sebab ada yang sama, iaitu untuk Huma dengan antuma dengan huma dia sama. Itu yang jadi 12. Sepatutnya kan kita hafal tasrif ada 14. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobati, dorobtuma, dorobtunna, dorobatu, dorobna. Okey. Jadi sekejap. Macam mana? Saya nak tengok ni. Okey. Oh, silap. Slide ni. Okey, nampak cursor Ustaz ni nampak? Kalau Ustaz gerakkan ni. nampak tak? Tapi kecil je. Tapi boleh besarkan ni. Kita boleh besarkan skrin. Oh, Dengan phone boleh besarkan skrin. okey. Macam mana Ustaz nak besarkan? Tapi nampak kan gerak ni? Nampak tak? Nampak. Okey, darabatu. Okey, Ustaz nak terangkan kat sini adalah bila sebut darabatu maksudnya apa? Saya memukul. memukul. Okey, kita ulang kaji. Bila darabatu ini, fa'il dia adalah ta tu. Darabtu. Tu. Ta'ul fa'il saya tu, ta tu adalah pembuat dia. Maksudnya nampak tak dia punya fa'il dia? Nampak kan? Dhamir kat situ, dhamir yang zahir. Tapi dia dhamir bukannya macam isim yang biasa itu isim zahir. Dia adalah dhamir. Darabtu. Okey, yang kedua darabna. Darabna. Kami telah memukul. Okey, kat sini mana fa'il dia? Nah. Nun alif tu Nun alif na tu nahnu maksud dia. Kami telah memukul. Jadi fa'il, fa'il. Fa'il dia mana? Na al-fa'il. Al-fa'ilin tu ya. Okey, kemudian yang ketiga darabta. Apa maksud darabta? Engkau lelaki telah memukul. Engkau lelaki telah memukul. Fa'il dia apa? Ta'ul fa'il kat sini pembuat dia. Darabati. Ni baris bawah okey, darabati di kamu perempuan telah memukul. Darabatuma ni ada dua. Tu yang jadi 12 kan. Darabatuma untuk antuma lelaki, antuma perempuan pun darabatuma. Dia sama. Jadi fa'il dia apa? Darabatuma. Tuma tu dua-dua adalah fa'il. Darabatum, antum kamu memukul. Kamu ramai ni, tum. Tum itu adalah fa'il dia. Tunna, darabatunna. Tunna itu adalah fa'il dia. Okey. Seterusnya yang dua ni. Ustaz nak bawa dua ni Darabat dengan darabat. Mustatir. Ya. Untuk dua ni kalaulah dah disebutkan awal kan. Zahaba Muhammad ilal madrasah. Kemudian dia sambung. Daraba aliyan. Tak disebutkan fa'il dia. Sebab dah disebutkan awal. Daraba aliyan. Ada maf'ulun bih je. Sebenarnya dia ada fa'il yang terselindung. Kita sebutkan apa dia? Dhamir mustatir. Sama lah. Darabat. Kena faham ta itu bukannya ta'ul fa'il. Siapa tahu ta kalau darabat ni ta dia ta apa? Taknis. Taknis as-sakinah, iaitu ta yang menunjukkan pembuat itu adalah perempuan. Jadi dhamir mustatir dia, fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu hi. Ya, kenapa? Kerana perempuan. Kan. Okey, itu yang kalau kita nampak ni perbezaan dia. Okey, darabatu nampak. Ni nampak na. Darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Daraba fa'il dia dhamir mustatir dengan darabat pun fa'il mustatir. Okey, seterusnya yang tiga terakhir ni. Daraba, darabu dengan darabna. Okey, kalau daraba mana fa'il dia? Alif. Alif ini disebut sebagai daraba. Alif tu alif tasniyah. Alif yang menunjukkan musanna, yang menunjukkan dia dua orang kan. Sebutkan Ali dan Abu telah pergi ke sekolah. Daraba, dia telah memukul dua orang. Dia dua orang. Maksudnya alif tasniyah tu jadi fa'il dia. Jadi dalam daraba ini fa'il dia bukannya dhamir mustatir tetapi alif. Alif tu yang fa'il. Darabu. Mana fa'il dia? Wow.
wawul jamaah. Dalam bab ni kita ulang kaji wawul jamaah fa'il dia. Marfu' mabni ala sukun ya. Darabna terakhir. Darabna ini mana fa'il dia? Nun niswah. Nun niswah maksudnya hunna lah. Ai daraba hunna. Mereka memukul. Mereka ni siapa? Perempuan. Mereka semua perempuan memukul. Okey. Jadi apa yang dibincangkan tadi tu, dhamir, mudmar tadi tu ada zahir. Zahir ini sama ada dhamir itu bersambung, munfasil yang kita belajar sebelum ni, huwa huma hum hiya huma hunna tu, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudiannya muttasil macam yang kita sebutkan darabtu. Kenapa muttasil? Dia bersambung ni kan. Darabtu. Dia bersambung terus. Darabna bersambung. Tu dipanggil muttasil. Kemudiannya ada dhamir mustatir untuk fa'il ini, dia jadi dhamir mustatir yang tak disebutkan, yang terselindung. Okey, ni yang detailnya lah. Ustaz tak bahaskan hari ni. Okey, ni juga cuma kita masuk sedikit latihan. Okey, kita sama-sama bincang, cuba jawab ya. Ni latihan daripada buku tu Ustaz ambil. Okey, latihan yang pertama ya. Ustaz baca ataupun tak apalah, tak ada baris ni kan. Fi kam mawdi'in yakunu al-ismu marfu'an. Okey, soalan pertama, berapakah bahagian yang mana isim boleh menjadi marfu'? Apa boleh jawab? Apa nak try jawab? Okey. Diagram Ustaz tadi 6 Ustaz? Ada 7 kan tadi? Ada 7. Tapi diagram Ustaz tadi. Okey. Okey, cuba sebutkan. Siapa ingat? Yang pertama? Fa'il, satu fa'il. Fa'il, naib fa'il. Kedua? Fa'il. Okey, pertama fa'il. Kedua naib fa'il. Ketiga? Mubtada. Keempat? Khabar. Kelima? Isim kana. Dan akhwat dia? Akhwat. Khabar inna. Dia isim kana Isim kana. Khabar inna dan akhwat dia. Dan 6. Yang ketujuh? Tabi'. Tadi ada na'at, ada apa lagi? Atau taukid dan badan. Taukid dengan badan. Okey, ahsan tu. Okey, soalan yang kedua. Ajib an kulli su'alin 'anil as'ilah al-atiyah bi jumlatin mufidatin mustamilatin ala fi'lin wa fa'il. Okey, dia suruh jawab soalan berikut dengan memastikan jawapan tu mestilah jadi jumlah mufidah. Jumlah mufidah ni jumlah yang ayat yang sempurna. Mesti ada. Dalam soalan ni dia nak jawapan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mesti ada fa'il wal fa'il. Okey, mata tusafiru. Mata tusafiru. Macam mana kita nak jawab? Bila awak musafir ya Ustaz? Naam. Usafiru bila? Usafiru besok apa Ustaz? Ghadan. Okey, ataupun sa'usafiru ghadan. Saya akan bermusafir ghadan. Kalau Ustaz tanya, jawapan tu betul tak? Betul tak? Usafiru ghadan. Betul lah. Mana fa'il dia? Aina fa'il? Fa'il usafiru. Usafiru. Tak ada fa'il. Mana boleh tak ada fa'il? Lepas tu lah. Mustatir ana. Ya, kalau kita jawab jumlah fi'liyah, usafiru ghadan, usafir dalam fi'il mudhari', usafir dia adalah fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu ana. Dia macam daraba dengan darabat tadi tu yang tak ada fa'il. Fa'il dia mustatir terselindung. Okey, yang kedua, aina yazhabu sahibuka. Maksud dia di mana sahibuka tu? Kawan kamu. Di mana pergi kawan kamu?
Okey, macam nak jawab? Yazhabu Yazhabu sahibuka fis ila. mustashfa. Ila. Oh ila. Ha. Yazhabu sahitika Sahih. ila mustasfa. Okey, naam, ahsanti Kak Jamalia. Yazhabu sahibuka ila al-mustashfa. Yazhabu fa'il mudhari', sahibuka jadi apa? Jadi fa'il. Boleh? Okey, fa'il. Okey, yang ketiga, kaifa wajadta al-kitaba? Kaifa wajadta al-kitaba? Apa maksud dia? Bagaimana kamu mendapati kitab itu? Kamu dapat macam mana buku tu? Okey, kita jawab macam mana? Wajadtu al-kitaba jayidan contohnya. Ustaz jawab kan. Okey, tak apa. Wajadtu al-kitaba jayidan. Saya mendapati buku ni amat bagus. Mufidan, jayidan contohnya. Wajadtu. Jadi wajadtu tu fa'il. Fa'il dia mana? Ha. Mustatir. Tu. Ana. Saya lah kan. Jadi wajadtu tu adalah fa'il. Okey, seterusnya nombor 4. Maza tasna'. Apa maksud dia? Maza tasna'. Tasna' tu apa? Apa yang kau Tasna'. buat? Apa yang kamu buat ke? Ah, Taf'al sama? Tasna' ni Buat. lebih perbuatan yang kita buat rumah, buat sesuatu perbuatan lebih kurang lah. Taf'al kan. Okey, maza tasna'. Sana'tu baitan contohnya. Sana' ataupun kita buat dalam fa'il mudhari'. Bila tanya fa'il mudhari' kita pun jawab dalam fa'il mudhari'. Asna'u apa? Asna'u apa ni? Apa yang kamu buat ya? Ah, Apa kamu asna'u atbah arus makli. okey. Okey. Tasna' ni lebih kepada benda yang kita buat nak sebut apa? Material yang nampak lah. Yang macam kita buat membuat rumah, membuat Malabis boleh tak? Malabis. malabis boleh. Contohnya sana'tu malabisan. Sana'tu ataupun asna'u. Kalau sana'tu Ustaz buat dalam dua bentuk Kalau sana'tu malabisan, saya telah membuat baju. Malabisan. Sana'tu malabisan. Fa'il dia mana? Sana'tu. Mustatir. Tu. Ta'ul fa'il. Saya sana'tu ta'ul fa'il tu jadi fa'il. Okey, kalau Ustaz jawab dalam fa'il mudhari', asna'u malabisan ataupun malbasan. Ana. Ana. Mana ananya tak nampak? Mustatir. Dhamir mustatir. Okey, kena faham Untuk fa'il mudhari' dengan fa'il madhi berbeza. Kalau kita jawab saya membuat, saya telah membuat. Saya sedang membuat, asna'u dia jadi fa'il dia mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu ana. Tapi kalau fa'il madhi, sana'tu, fa'il dia mana? Ta'ul fa'il tu. Ta tu sendiri. Dia nampak zahir. Beza kalau saya sedang, dhamir mustatir. Kalau saya telah, sana'tu, kata betul, ta'ul fa'il itu adalah fa'il dia. Okey, yang terakhir, mata alqaka. Apa maksud dia? Mata bilakah saya jumpa kamu? Alqaka. Alqa yulki. Alqaka. Alqaki. Betul. Alqaki. Ki pun boleh, ka pun boleh. Kalau perempuan kita tanya dekat Alqaki. Al-usbu' al-qadim. Minggu depan. Alqaki fil usbu' al-qadim. Okey, betul. Okey, kita segera. Ayin al-af'al wa fi'lun fi'lu kullin minha fi ma yali. Okey, ni ayat Quran. Kita bincang sikit. Surah apa ni? Siapa tahu? Izaja. An-Nasr. An-Nasru. Surah kemenangan. Surah berkaitan dengan
pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah. Okey, ini menarik juga untuk kita bahaskan bersama, iaitu apa dia? Iaitu tentang fa'il dia di mana, sebab kita bincang buat fa'il je hari ni. Fa'il dia di mana dan fa'il dia mana. Macam tu Okay, Ustaz baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, ni yang pertama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Okey, mana fa'il kat sini? Fa'il dia ja'a. Fa'il, nasru fa'il. Okey, na'am, ahsantum. Okey, ja'a fa'il madhi, nasrullah. Nasru itu fa'il dia, nampak baris depan kan? Nasru. Ja'a nasru. Okey, seterusnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa. Ada dua fa'il kat sini. Yadkhuluna wa ra'aitan nas. Okey, fa'il yang pertama wa ra'aitan nas, telah melihat akan kamu, akan manusia. Okey, mana fa'il, mana fa'il dia? Fa'il ra'aita fa'il. Okey, yang pertama Fa'il. ra'aita tu ada fa'il dengan fa'il sekali. Ra'ai fa'il, ta tu ta'ul fa'il. Fa'il. Kamu melihat. Ta'ul fa'il dipanggil An-nas jadi maf'ulun bih. Okey, soalan yang kedua ada fa'il yadkhuluna. Fa'il dia itulah dia. Fa'il dia kat mana? Kalau kita ingat tadi perbahasan. Ya nun tu Wow. fa'il tu. Wow. jamak. Wow nun. Okey, na'am, ahsantum. Okey, waw sahaja, bukan waw dan nun. Waw kat situ dipanggil wawul jamaah. Jamaah. Wawul jamaah ni seolah-olah mereka. Dia ganti kepada hum Hum. Asalnya telah sedang masuk mereka. Kamu akan melihat mereka masuk. Mereka sedang masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Yadkhuluna. Waw itu wawul jamaah, fa'il dia. Wawul jamaah. Kan ada tadi yadribuna. Jadi wawul fa'il. Okey boleh. Itu yang kedua, ayat yang kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, ayat yang terakhir fasabbih. Maka Sabbih. apa maksudnya? Sabbih. Amar. Okay, fi'il Amar. Ada Anta. Dhamirun mustatirun Mustatirun taqdiruhu anta. Fasabbih anta. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad bihamdika, dengan memuji Tuhan kamu, wastaghfirhu. Wastaghfir tu Mustatir ana. Okey. hu tu domir. Hu tu pelak fa'il. Okey, dhamir wastaghfir fa'il dia Anta juga. Siapa Anta. yang kena beristighfar, hendaklah kau beristighfar, mohon keampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Okey, kat sini mana yang marfu' dia? Akhir ni, soalan terakhir. Kat sini ada Kana. Okey. Kana tu khabar dia. Khabar idna. Khabar ke isim kana yang marfu'? Kat sini. Isim kana memang marfu' Ustaz. Yelah, maksudnya isim kana tak ada masalahnya kat situ. Mustatir. Ya, na'am. Wow. Ahsanti. Okey. Innahu kana huwa tawwaba. Okey, apa maksudnya kat sini? Maka wahai Muhammad, Nabi Muhammad, seolah Allah berhadapan dengan Nabi Muhammad lah, turunnya ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut bila mana manusia dah beramai-ramai masuk ketika pembukaan kota Mekah itu, maka hendaklah engkau mengucapkan membesarkan fasabbih, bertasbihlah
memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian kepada Tuhan kau dan mohon ampun. Bila Allah beri nikmat, Allah orang masuk dalam Islam yang banyak, maka bertasbih dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia ni siapa? Allah kana. Allah lah, innahu, sesungguhnya, Allahu, kembali kepada wastaghfirhu tu. Innahu kana huwa. Huwa ni kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sifat antara sifat-sifat Allah tawwaba. Taibun, orang yang mengampun. Memohon taubat pun kita panggil taib. Tawwab, yang maha memberi pengampunan. Tawwaba, iaitu siapa? Allah. Jadi tawwaba tu mansub, yang marfu' dia apa? Huwa, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Okey, kemudian fa'asa fir'aunu ar-rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Okey, dalam ayat ini seterusnya fa'asa fir'aunu, maka telah asa ni telah derhaka ataupun engkar Fir'aun itu kepada Rasul. Okey, kat sini mana fa'il dia? Fir'aun. Okey, nampak Fa'akhazna. Okey, fa'asa Fir'aun telah engkar. Siapa yang engkar? Fir'aun. Maf'ulun bih dia, siapa yang kena engkar adalah Rasul. Fa'akhaznahu. Fa'il dia adalah fa'akhaznahu, maka kami mengambilnya. Akhzan wabila, kan. Siapa yang mengambil? Nahnu. Nahnu kat situ nun alif tu adalah fa'il. Akhzan wabila. Okey, dan yang terakhir hadis kita bincang yang terakhir ini Yang terakhir nombor 3 ni satu hadis yang mungkin kita biasa dengar, hadis yang bagus, kalau boleh hafal pun bagus. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Okey, hadis yang agak masyhur, iaitu Nabi berpesan kepada kita ittaqillaha, fa'il amar kat sini, iaitu apa dia? Bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillaha. Okey, ittaqillaha ni fa'il amar. Fa'il dia mana? Mustatir. Anta. Okey, dhamir mustatir takdiruhu anta. Allah jadi maf'ul bih. Haitsu ma kunta wa atbi'i, kunta fa'il dia ta itulah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, dan ikutilah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Wa atbi' juga adalah fa'il amar. Mustatir anta. Mustatir takdiruhu anta. As-sayyi'ata maf'ulun bih. Tamhuha, maka engkau akan memadamkan keburukan itu. Tamhuha. Okey, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka kat sini khaliq juga fa'il amar, iaitu fa'il dia dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Okey, dengan itu kita selesai berbahas tentang apa yang telah pun kita perbahaskan. Okey, ada lagi satu yang bawah tu. Ustaz ringkaskan saja. Okey. Siapa ada kertas dan pen boleh tengok tu. Sarra yasurru, fa'il dia. Apa maksud sarra yasurru? Sarrani anta birra walidayka wa a'jabani ma ijtahadta fi ta'atika. Ni soalan ni susah sikit ni kita nak jawab ni. Tapi Ustaz cuba terjemahkan. Sarrani menggembirakan aku, antabirra walidayka. Ustaz terjemahkan, cuba faham ayat ni. Sarrani antabirra walidayka. Okey, ayat ni fa'il dia agak mengelirukan. Tapi cuba faham apa yang Ustaz cuba terangkan ni. Sarrani, menggembirakan aku akan kebaikan engkau kepada kedua ibu bapa engkau. Okey, cuba faham ayat ni. Ustaz ulang sekali lagi.
Maksud ayat ni, sarrani anta birra walidaika, iaitu menggembirakan aku akan kebaikan engkau kepada kedua ibu bapa engkau. Okey, soalan dia mana fa'il dia? Siapa nak cuba Cubalah jawab? Ustaz. Okey, siapa nak cuba jawab? Saya cuba. Okey, tafadhali. Agak je lah. Antabarra tu. Anta birra walidaika. Okey, betul. Anta birra. Kat sini fa'il dia adalah gabungan kepada anta birra itu. Yang Ustaz terjemahkan tadi tu, kebaikan engkau kepada ibu bapa tu, dia jadi fa'il. Faham tak? Sarrani. Okey, Ustaz rasa Ustaz nak tulis lah. Ya. Okey. Ustaz boleh tulis di sini Okey. Okey Sarrani. Nampak tak Ustaz tulis ni? Ustaz besarkan sikit Nampak Okey, ni last. Nampak Ustaz. Okey, sekejap. Okey, alamak. Sarra, okey, Ustaz bariskan sekali. Sarra, fa'il madhi sarra yasurru. Sarra ni itu maksudnya saya. Menggembirakan saya. Dengan maksud kata sarra. Maklum bih kan Ustaz? Ya, ni tu ya'ul mutakallim dia jadi maf'ulun bih. Sarrani, mana baris bawah. Okey, sarrani. Ni tu ya'ul mutakallim tu maksudnya yasurruni ataupun fa'il madhi sarra. Sarrani an tabirra walidaika. Tabirra apa tadi? Bukan. Antabirra, betul lah. Antabirra walidai dari atas walidaika. Okey, ni terakhir. Kalau boleh ni Ustaz terangkan kat sini. Sarra ni fa'il madhi mabni 'ala al-fathi. Okey, fa'il dia datang kemudian. Ni ya'ul mutakallim ni ya kat sini adalah maf'ulun bih. Apa yang menggembirakan saya? Saya ni benda yang kena gembira lah. Kan gitu. Okey. Saya tak buat dah. Siap. Okey dapat Ustaz besarkan lagi. Sarra ni kat sini. Sarra fa'il madhi, ni nun tu nun lil wiqayah, ya'ul mutakallim kat sini. Ya saya lah. Ya kat sini adalah maf'ulun bih. Anta birra walidaika ini adalah fa'il dia. Anta birra, dia kat sini dipanggil jumlah masdar muawwal seolah-olah kalau Ustaz terjemahkan sarrani birru walidaika. Birru alwalidaika, kebaikan engkau, kebaikan kepada kedua ibu bapa itu, kebaikan engkau kepada kedua ibu bapa engkau itu menggembirakan aku. Faham tak? Menggembirakan aku tu seolah sarra birru walidaika ana. Seolah-olah kalau kita nak susun ayat tu, telah menggembirakan kebaikan engkau kepada kedua ibu bapa engkau akan aku. Macam tu. Boleh Okey, clear insya-Allah. Masdar Okey, ya Ustaz. Ustaz. Macam mana? Masdar ya, birra tadi. Al-birru tabirra barra ya birru birru walidai. Anta birra ni kenapa jadi ta ni sebab kamu. Ya birru barra ya birru al-birru. Kalau kita masdarkan dia birru walidaika. Birru, kebaikan kepada kedua ibu bapa engkau itu menggembirakan aku. Gitu. Okey, ni dia trik sikit lah.
Samalah juga yang sebelah ni, a'jabani ma ijtahadta fi apa ni? Fi at-ta'ah. Apa nak terjemahkan? A'jabani, takjubkan, merasa takjub lah. Takjub ni kita terjemah apa? Heran kot Ustaz. Menghairankan aku usaha apa yang telah engkau usahakan dalam berbuat kebaikan. Okey, dalam ayat yang kedua ni pun sama macam ayat yang pertama ni, agak tersembunyi sedikit, iaitu telah menghairankan aku kat sini jadi maf'ulun bih. A'jaba. Fa'il dia apa? Usaha engkau di dalam untuk berbuat kebaikan. Seolah-olah menggembirakan akan perbuatan usaha engkau dalam ketaatan itu akan aku. Macam tu. Jadi dia seolah-olah ijtihaduka fi ta'at a'jabani. Kat situ kan. Gitu. Jadi seolah-olah fa'il ini kadang-kadang dia ada zahir, ada yang dhamir, ada yang mustatir, ada yang di tasrih, dia ghairu musarrih yang kita takwilkan. Kita anggap dia gabungan kepada fa'il dengan dia punya masdar antabira ma ijtahadta kat situ. Okey, jadi itulah serba sedikit hari ni kita review secara detail sedikit berkaitan dengan bentuk-bentuk fa'il yang boleh datang di dalam bahasa Arab, iaitu sama ada dia hari ni fa'il itu yang kita bincang, fa'il boleh datang dalam bentuk dhamir, mana tadi tu? Okey ni dhamir, zahir, isim, kata nama orang, ataupun dia boleh datang dalam bentuk dhamir. Sama ada dhamir itu muttasil ataupun dhamir munfasil, ataupun yang ketiganya mustatir, ataupun yang keempatnya dia ditakwilkan, dia ditakdirkan daripada fa'il itu didatangkan dengan masdar. Okey. Jadi inilah contoh-contoh yang kita cuba fahami dan soalan-soalan yang telah pun kita bincangkan. Okey, jadi setakat itu sahaja. Mohon maaf atas terlebih masa lah hari ni. Okey, jadi moga ada baiknya perbahasan kita agak detail hari ni berkaitan dengan fa'il, sebab sebelum ni kita dah bincang dah mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bih pun benda-benda basic dalam pembinaan ayat kita dah bincang. Jadi hari ni Ustaz cuba bawa perbahasan yang agak detail berkaitan dengan jumlah fa'liyah, iaitu rukun yang kedua dia fa'il. Bentuk-bentuk fa'il yang boleh datang, yang mana kadang-kadang kita jumpa daraba Muhammad je kan, qama Muhammadun je, tapi kadang-kadang boleh datang dalam keadaan darabatuma kan, adribu. Jadi datang dalam keadaan yang berbeza itu kita akan tahu fa'il dia apa, ataupun sama ada dia dhamir muttasil ataupun dhamir mustatir, ataupun ditakwilkan dengan masdar. Okey, last. Kalau ada sebarang persoalan sebelum kita tangguhkan kelas pada hari ini. Yang last tu susah Ustaz Yang last tu pening sikit, dia tasrih, dia tak nampak secara zahir. Kita kena andaikan. Mungkin kalau Ustaz bagi masa depan banyak sampel sikit kot Ustaz contoh lain. Contoh ghairu tasrih tu betul. Okey, jap. Change dia. Okey, lain? Maafi soal. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi untuk di penghujung ini, minggu depan insya-Allah kita akan masuk balik kepada Al-Arabiyah lin-Nasyi'in, dan Ustaz rancang kita stay terus dengan Google Meet lah, sebab dah 2-3 kali pengalaman dengan Zoom. Ustaz dah review kepada penyedia subscribe untuk Zoom ni, kata tak ada masalah, sebab tempoh masa tu panjang lagi, tiba berlaku lagi lah.
Okey, jadi dengan pengalaman yang ada ni kita teruskan dengan Google Meet ni lah insya-Allah, dan Google Meet Premium juga ni boleh rakam jugalah. Nanti Ustaz akan gabungkan dengan Zoom tu untuk kelas hari ni lah. Okey, jadi untuk makluman semua, kelas kita akan berterusan menggunakan kitab asal Al-Arabiyah lin-Nasyi'in. Jilid 2 tu kita dah habis bab 1, ni dalam bab 2 lagi kita akan sambung. Dan kelas kita dalam sebulan, insya-Allah kita akan 3 kali untuk kelas Al-Arabiyah lin-Nasyi'in dan 1 kelas nahwu ataupun qawaid Arabiyah seumpama ni. Untuk kita tahu detail lah pembinaan ayat, dan kita fokus memang untuk 1 kelas ni untuk qawaid. Qawaid. Sebab yang 3 kali tu Arabiyah Nasyi'in ni banyak kepada praktis. Praktis ni maksudnya kita akan belajar sama ada teks ataupun perbualan. Jadi daripada praktis tu kita akan tahu konsep dan konteks penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi terima kasih kepada semua istiqamah dalam kita mempelajari bahasa Arab. Moga-moga dipermudahkan untuk kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu saja, maka kita tangguhkan dengan sikit bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al kutri unsa wa zakar. Rabbi wafina wa fi'hum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilla azkiya al-ulama nuhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى ال الكرام شرفا وعلى الصاب المصاب الغراء اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wal-'afwu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.